itu kita kata akhirnya disebut sebagai siapakah ahli sunnah wal jamaah, itulah dia Asy'ariyah wal Maturidiyah, kan? Jadi imam-imam yang datang selepas itu yang menulis, yang mensyarahkan hadis, antara yang terkenal ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, kitabnya Al-Farqu Baina Firaq. Sebelum daripada itu Abu Husain Al-Marti, kitabnya At-Tafsir. Begitu juga Imam Abu Muzaffar Al-Isfarayini, At-Tafsir, dengan juga apa kitab yang berkaitan lah. Mereka juga menyebutkan Asy'ariyah itu sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada saudara pimpinan majlis yang bahagia, sahib usamahah Dato' Haji Bongsu ataupun Aziz bin Ja'far, bahagia sahibul fadilah Dato' Haji Abdul Manaf Lakariba, yang berusaha Dr. Abdul Jalil, Dr. Muhammad Khafiq Sorani, tuan-tuan, perempuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan tajuk-tajuk berkaitan tentang ahli sunnah wal jamaah. Saya berada pada sesi yang terakhir. Apa yang bercakap pun apa kita katakan, tenaganya, staminanya pun makin kurang, apatah lagi yang lain. Mungkin kita selawat sekali kot, selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tajuk yang terakhir kerangka kepada metodologi pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang diberikan kepada saya, slide kepada yang seterusnya, daripada pembentangan sejak daripada awal tadi, daripada sejarahnya, daripada maksudnya, daripada pemikirannya, rasanya hampir habis juga poin tu, tetapi bergantung kepada tajuk yang dibawakan, slide gantung kepada tajuk yang diberikan ni, mungkin saya nak bawa kepada konklusi lah. Teorinya telah dibawa daripada panel yang awal sehinggalah yang sebelum ini. Maka kita nak tengok, kita sebagai yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka apakah hakikat daripada ahli sunnah wal jamaah itu? Terus slide. Apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu? Kalau disebutkan tadi yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah itulah dia Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau disebutkan tadi antara sifat ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan, maka apakah hakikat kita yang berada dalam ahli sunnah ini yang menyebut kita sebagai Asy'ariyah wal Maturidiyah? Pegangan kita berdasarkan kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Okey. Melihat kepada maksud
Apa yang dimaksudkan dengan metodologi itu, itulah dia cara ataupun kaedah dalam kita mencapai matlamat dengan mengikut kaedah dan peraturan yang disepakati. Apakah peraturan yang disepakati? Apakah yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah itu? Maka apakah kaedahnya, caranya? Maka tajuk ini kita akan lihat. Saya akan cuba pendekkan sampai berapa pengurusi? Mungkin setengah jam ni kot. Saya akan cuba bawa. Sebenarnya kalau nak yang ringkas sekali, yang akhir tu ada dia punya rajah aja. Tapi sebelum masuk kepada rajah tu, kita akan tengok beberapa perkara yang berkaitan tentang istilah. Jadi metodologi yang dimaksud ialah kaedah, cara yang jelas untuk mencapai peraturan ataupun mengikut kaedah yang disepakati. Bila kata ahli sunnah wal jamaah, maka apakah garis tengah dia? Maka itu kita nak tengok kepada metodologi. Metodologi yang kalau disebut dalam Al-Quran disebutkan juga, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Kami jadikan, tetapkan satu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti. Maka ahli sunnah wal jamaah, apakah perkara-perkara yang berkaitan yang perlu diikuti? Begitu juga disebutkan minhaj, itu ialah jalan kenabian. Yang itulah akhirnya kita akan melihat kepada apa yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah seterusnya. Ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh panel-panel yang awal tadi ialah daripada ta'rifan yang ada. Ta'rifan yang ada berdasarkan kepada hadis-hadis, umat Islam akan berpecah kepada 73 kelompok. Maka antara kaedah ataupun antara indikator yang Rasulullah SAW bagi, ma ana alaihi wa ashabi, dan orang yang mengikut apa yang Nabi bawa dan apa yang para sahabat bawa. Jadi di sini indikator yang menunjukkan siapa yang menolak sahabat. Bahkan kalau kita tengok daripada generasi awal lagi, mereka telah mengatakan sahabat ni ada yang kufur, tinggal beberapa orang saja. Jadi fahaman itu seharusnya kita dah boleh tolak tepi, kan? Kemudian juga kita boleh dapat dari tadi sebutkan yang dia sebut sebagai indikator ialah al-jamaah, majoriti ulama, majoriti umat, ataupun akhirnya kita dapat rumusan, itulah datang kalimah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka, mungkin tuan-tuan perempuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin boleh kita baca satu kertas kerja juga yang telah dibukukan oleh Syekh Ahmad Taib, Syekhul Azhar, berkaitan ahli sunnah wal jamaah. Di situ dia bawakan rentetan. Di Azhar ni katanya kami belajar antara kitab Jauharatul Tauhid, kami belajar kitab ialah Kharidah Bahiyah. Kami semua itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bahkan sejak daripada awal istilah itu dikenal. Sebelum ahli sunnah wal jamaah, antara kalimah yang dikenal ialah ahlul hadis. Kemudian itu mungkin pada zaman fuqaha ada madrasah ar-ra'i dan madrasah hadis. Kemudian bila datang kumpulan Mu'tazilah yang menafikan sifat, maka ahli sunnah ketika itu dikenal sebagai as-sifatiyah, kelompok yang mensabitkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah datang istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu sebelum kita kata istilah ahli sunnah wal jamaah itu dikenali. Mana datang istilah ahli sunnah wal jamaah, itulah daripada hadis yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang Nabi sebut al-jamaah. Itu daripada penamaan itu. Sejak daripada penamaan itu ataupun sejak daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka ulama-ulama ketika itu, selepas kita kata kurun yang ketiga lah, masuk kurun keempat itu, semua ulama ketika itu menyebutkan ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Walaupun tak ada ahlu athar, ada yang sebutkan Asariyah, yang sebut Sufiyah. Tapi kalau kita faham, Asariyah ini ialah kelompok yang sebelum kita kata wujudnya Asy'ariyah itu, penamaan Asy'ariyah itu dikenali, itulah Asariyah. Barulah kita kata bila dah dikenali dengan Asy'ariyah Maturidiyah, maka itu kita kata akhirnya disebut sebagai siapakah ahli sunnah wal jamaah, itulah dia Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi imam-imam yang datang selepas itu yang menulis, yang mensyarahkan hadis, antara yang terkenal ialah
Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, kitabnya Al-Farqu Baina Firaq. Sebelum daripada itu Abu Husain Al-Malti, kitabnya At-Tafsir. Begitu juga Imam Abu Muzaffar Al-Isfarayini, At-Tafsir, dengan juga apa kitab yang berkaitan lah. Mereka juga menyebutkan Asy'ariyah itu sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya daripada zaman selepas Imam Abu Hasan Asy'ari sampailah kurun ke berapa, yang kita kata kelima, keenam kot, yang dikenali sebagai Ahli Sunnah ialah Asy'ariyah Maturidiyah. Tetapi persoalannya kemudian ni, walaupun dahulu mereka tak sebut pun Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka sebut Ahli Sunnah je, Jamaah tak ada. Tetapi sekarang mereka juga nak menyebut mereka juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya kenapa kemudian, sedangkan ulama terdahulu daripada kita kata selepas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu, apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, maka merujuk kepada mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu daripada sudut penamaan. Yang kedua, daripada sudut Islam ini, apa kita katakan kerangka kepada agama Islam ni apa sebenarnya? Kalau ada orang bersoal kepada kita, Islam itu apa? Andailah bukan Islam tanyakan kepada kita Islam tu apa? Apa jawapan yang kita akan boleh berikan kepada mereka? Islam percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Ta'ala, ataupun kita kata mengucap 2 kalimah syahadah. Adakah cukup dengan penerangan itu? Kalau ditanya apakah dia agama Islam, tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nak lihat sebenarnya memang dia merujuk kepada 2 kalimah syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuntutan di sebalik 2 kalimah syahadah ni sebenarnya sangat besar, sangat besar. Pertama, kita boleh lihat daripada sudut pengetahuan, ilmu yang perlu dituntut daripada sebalik 2 kalimah syahadah ni, itulah perkara berkaitan ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah, perkara berkaitan ketuhanan al-ilahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perkara berkaitan kenabian. Dan daripada 2 itu datanglah yang disebut sebagai al-ghaibiyat ataupun as-sam'iyat. Perkara yang kita hanya dapat maklumatnya daripada Allah dan Rasul. Itu daripada sudut pengetahuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang Islam itu daripada sudut ilmu, pengetahuan, teorinya, dia kena menguasai, memahami perkara ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Itu pengetahuan. Dan yang kedua, daripada 2 kalimah syahadah itu juga, di sebalik itu ada pengamalan. Tadi aspek kepercayaan, maka ini aspek pengamalan. Apa yang perlu diamalkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu pengamalannya, solat, puasa, zakat, haji, ataupun kita kata rukun Islam itu. Tadi kepercayaan itu ialah rukun imannya, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat. Dan yang ketiga, dah ada aspek kepercayaan, pengamalan, maka ada aspek kerohanian. Dah ada aspek akal, apa yang akal perlu percaya, apa yang badan kita perlu laksana, maka ada aspek hati, apa yang perlu ada pada hati orang Islam. Apa yang perlu ada pada hati orang Islam, itulah dia 2 kalimah syahadah itu. Bagaimana Allah dan Rasul di dalam hati kita. Allah dan Rasul dalam hati kita. Jadi tadi dah dibincang antara akidah dan juga tasawuf. Semuanya tak lari. Bila kita kata tidak ada aspek kepercayaan, itu akidah. Aspek pengamalan, kita laksanakan rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji, itu pengamalan fiqh. Maka aspek yang ketiga itulah aspek hati, aspek kerohanian. Apa yang perlu ada dalam hati orang Islam. Saya selalu ulang perkara contoh ini. Kita percaya kepada Allah Ta'ala. Itu kepercayaan. Kemudian kita laksanakan solat kerana perintah Allah Ta'ala. Itu pelaksanaan ataupun pengamalan. Maka apakah aspek hatinya? Bagaimana hati kita membenarkan apa yang kita percaya dan apa yang kita laksana. Itu ialah aspek hati.
Kerana itu orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena perkukuhkan syahadah dia itu untuk dia bina hubungan hati dia dengan Allah dan Rasul. Macam mana bina hubungan hati dengan Allah dan Rasul? Itulah dia dengan zikir. Sebagaimana Dr. Khairi dia sebutkan tadi, bina hubungan hati kita dengan Allah dan Rasul dengan zikir, dengan selawat. Sebab itu antara zikir yang paling asas kalau rujuk kepada mana-mana tarikat, yang pertama ialah istighfar, mohon ampun biar kita sedar diri dan sebagainya, apa tujuan kehidupan dan sebagainya. Yang kedua supaya kita istighfar, yang kedua ialah selawat, hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bina hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala dengan kalimah tauhid. Jadi istighfar, astaghfirullah, yang pendeknya Allahumma salli ala Muhammad, maka yang pendeknya la ilaha illallah. Itu zikir yang asas yang tadi untuk kita bina hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Jadi daripada 2 kalimah syahadah itu dah jelas dah aspek kepercayaannya, pengamalannya dan juga kerohaniannya. Dan ini juga boleh kita lihat dalam aspek hadis Islam, iman dan ihsan. Islam itu apa? Rukun Islam, pengamalan. Aspek kita sebutkan sini ialah aspek fizikal. Kemudian iman ialah aspek mental, kepercayaan. Ihsan ialah aspek spiritual ataupun aspek hati. Kalau Imam Syahristani dia sebutkan begini, dia sebut permulaan itu al-bad'u ialah Islam, pengamalan zahir kita, solat, puasa, zakat, haji. Kemudian di pertengahan dia al-wasat tu ialah iman, kepercayaan dalaman hati kita. Dan juga yang menyempurnakan tu al-kamal, itulah dia ihsan. Dan memang kenapa kita kata itu kerangka kepada agama Islam? Kerana Jibril buat Rasulullah buat rumusan di akhir tu. Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu. Jadi apa agama Islam? Kandungannya ialah Islam, iman dan juga ihsan. Aspek kepercayaan, pengamalan dan kerohanian, aspek mental, fizikal dan juga spiritual. Akhirnya merumuskan ilmu-ilmu yang berkaitan. Untuk kita fahami perkara berkaitan akidah, maka berkaitan iman iaitu ilmu akidah. Untuk kita fahami perkara Islam ataupun rukun Islam, maka itu ilmu fiqh. Untuk kita memahami perkara berkaitan ihsan, maka itu ilmu tasawuf. Jadi itu ialah Islam. Itu ialah Islam. Kemudian kita kembali kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa disebut beliau sebagai ahli sunnah wal jamaah? Maka kita boleh lihat dalam sejarah bagaimana beliau daripada Mu'tazilah. Kemudian bila dia tanggalkan pakaian dia, maka dia kata aku mencabut kepercayaan Mu'tazilah ini sebagaimana aku cabut pakaian ini. Dan beliau menyebutkan man aradal haq, siapa yang mahukan kebenaran, faqad dawwantu usulahu fi hadhil awraq. Telah ditulis perkara yang berkaitan di dalam lembaran ini. Kemudian beliau diikuti oleh kebanyakan manusia dan meruntuhkan pemikiran Mu'tazilah. Ini sama juga tadi kalau dalam sejarah, bagaimana bila Mu'tazilah dah kuasai pemikiran, ramai ulama yang ditangkap, dipenjara. Persoalan besar dia, siapakah yang meruntuhkan penguasaan pemikiran Mu'tazilah? Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kerana itulah beliau dianggap sebagai imam ataupun imam ahli sunnah wal jamaah, dan juga kepada mujaddid kepada kurun itu. Mujaddid kurun pertama ialah berkaitan tentang politik. Omar Abdul Aziz, bagaimana politik, kepincangan politik yang berlaku dengan Syiahnya, dengan Khawarij dia. Dan Omar Abdul Aziz adalah mujaddid kurun pertama. Kita kata aspek yang dilihat secara jelas mungkin aspek politik siasah. Kemudian mujaddid kurun kedua ialah Imam Syafi'i. Kenapa? Ketika itu ada, kita katakan tadi, perbahasan berkaitan hukum hakam. Bagaimana nak rujuk hukum hakam ini? Itu ada perbahasan tentang dalil akli, dalil nakli. Bagaimana nak kita katakan mengharmonikan di antara dua itu. Maka itu Imam Imam Syafi'i. Beliau antara pengasas ataupun pelopor kepada usul fiqh.
bagaimana teks syarak itu difahami dengan kaedah logik. Lahirnya ilmu usul fiqh. Dan yang ketiga itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berdasarkan kebincangan ketika itu ialah berkaitan tentang akidah, khususnya apabila Mu'tazilah menguasai pemikiran. Jadi ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada literasi. Tuan-tuan kalau kata nak tengok apa bukti kenapa ahli sunnah wal jamaah tu Asy'ariyah, cuba buka kepada literasi yang ada. Kitab-kitab tulisan yang awal semua merujuk kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Seterusnya, kemudian kita nak lihat kepada metodologi. Metodologi ahli sunnah wal jamaah sebenarnya kalau lihat sini ada 5 perkara. Hampir beberapa panel telah menjelaskan berkaitan tentang beberapa aspek ini. Contohnya Dr. Khafif sebentar tadi baru membincangkan manhaj yang ketiga itu, dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi teks mutasyabihat. Ada takwil, ada tafwid, ada isbat. Kemudian juga kita telah melihat berkaitan tentang pendalilan. Pendalilan ada juga sebut dalil akli dan naklinya. Kemudian berapa secara tak langsung ada yang telah disentuh. Jadi kita mungkin sentuh secara tidak langsung kepada perkara yang mungkin tidak disentuh lagi. Seterusnya, kemudian kita nak melihat kepada asas akidah. Apakah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam menentukan perkara akidah? Orang persoalkan kenapa kita nak belajar ilmu kalam. Memang ilmu kalam asasnya ialah fardu kifayah. Tak perlu untuk semua orang belajar secara mendalam. Sebagaimana tadi telah dibawa Dr. Azmi bawa, Imam Ghazali tunjukkan kaedahnya. Kalau biasa cukuplah dia dapatkan dalil akli naklinya, tak perlu bawa kepada syubhat. Tapi perlu ada kelompok yang boleh mengkaji ataupun mengkaji dan dapat menjawab tentang syubhat. Syubhat banyak. Kalau bukan Islam kata kami percaya satu Tuhan, orang Islam percaya satu Tuhan, apa beza kepercayaan satu Tuhan di antara kami dan kamu? Itu antara syubhat. Syubhat lain mungkin syubhat golongan etis, mereka tidak percaya Tuhan, tetapi sengaja didatangkan persoalan ketuhanan. Kamu percaya Tuhan itu berkuasa, boleh tak Tuhan cipta Tuhan satu lagi? Itu syubhat. Jadi kalau disebutkan tadi antara kita katakan kerangka yang kuat dalam pengajian akidah itu dah ada sifat 20 itu. Daripada sifat 20 pun sebenarnya telah ada jawapan di situ. Tuhan itu sifatnya qadim. Qadim itu sedia ada, tidak diciptakan. Jadi mana mungkin Tuhan boleh diciptakan? Kalau dah diciptakan bukan Tuhan. Itu antara yang kita kata yang mudahlah. Tetapi mungkin ada pula pada hari ini kita berhadapan dengan cabaran kelompok-kelompok yang terutama dalam bidang perbandingan agama. Hari ini ramai sangat orang minat tentang perbandingan agama. Seronok tengok Syekh Ahmad Didat berdebat dan tokoh-tokoh kemudian lah. Tetapi kita kena perhalusi juga bagaimana penghujahan yang dibawa. Ada di kalangan yang terkenal juga dalam bidang perbandingan agama, dia boleh buat. Contoh, dia kata orang Islam juga boleh menyebut Tuhan itu dengan nama agama lain. Perbahasan tentang nama Allah Ta'ala, kalimah Allah itu sebenarnya kalau kita memahami daripada sudut aspek tauhid cukup dah, tak boleh asasnya logik pun cukup dah. Logik ni nama khas ini adakah kita boleh bagi kepada orang lain? Tak boleh. Ada namanya pen, takkan saya nak kata ini pensel ataupun sebaliknya. Jadi penamaan itu menunjukkan kepada sifat, itu logiknya. Tetapi daripada sudut aspek tauhid, di mana kita ahli sunnah wal jamaah, tauhid kita ialah pada zat, sifat dan juga af'al. Dan zat maksudnya zat Allah Ta'ala itu tiada pecahannya, la qismalah. Kalau ada orang kata Tuhan tapi 2 dalam 1, 3 dalam 1, itu bukan tauhid pada zat. Kalau dia kata Tuhan tapi sama dengan makhluk, sama juga bukan tauhid pada sifat. Tauhid pada sifat dia la syabihalah. Tauhid pada af'al la syarikalah. Jadi itu jelas konsep-konsep yang ada.
Jadi orang yang nak masuk bidang perbandingan agama, maka itu ialah bidang perdebatan, perbahasan. Sepatutnya dia juga memahami, mendahuluinya dengan ilmu kalam, supaya teknikal dia betul. Kalau tidak teknikal dia tak betul, huru-hara habis kan, huru-hara habis. Mungkin tujuannya baik, nak dakwah, tetapi kaedahnya salah. Bahkan itu bahaya kerana berkaitan tentang akidah. Jadi kalau kita lihat kepada perkara asas berkaitan tentang ahli sunnah wal jamaah ini, manhaj yang pertama dalam asas akidah, asas akidah kita bukanlah berasaskan ilmu kalam. Ada orang kata kenapa nak belajar ilmu kalam? Teruslah tengok kepada Quran dan sunnah. Ilmu kalam bukanlah tujuan untuk kita dapatkan perkara akidah. Itu kalau itu kita boleh lihat perkara akidah ini mestilah daripada wahyu. Apa dia tadi kita sebut dah, daripada dua kalimah syahadah ada ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Daripada rukun iman ada percaya Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Itu perkara yang perkara akidah mesti sumber dia daripada wahyu. Jadi apa tujuan ilmu kalam? Sebagaimana ulama sebut dah, ilmu kalam ini ialah tujuannya ialah isbatil aqaid kan? Sebagaimana takrifan ini, kita nak buktikan, kita nak tegakkan akidah kita, apa yang kita percaya, kita nak sabitkan. Bukan tahsil aqaid, bukan tahsil aqaid, tapi isbatil aqaid. Sebab apa? Sumbernya tetap daripada wahyu, bukan daripada akal. Jadi tak ada masalah. Ilmu kalam hanyalah teknikal, kaedah untuk kita ada upaya untuk kita tegakkan perkara berkaitan akidah dan juga untuk kita tolak syubhat. Begitu juga dikatakan Syekh Tash Kubrazadah disebutkan, Kubrizadah, ilmu kalam disyaratkan padanya tuqadul aqidah awalan, diambil akidah itu daripada kitab dan sunnah, kemudian barulah dibuktikan dengan dalil-dalil akli. Itu perkara yang pertama. Akidah mestilah daripada Quran dan sunnah. Jadi ilmu kalam dengan pendekatan logik itu hanyalah untuk sabitkan akidah, tolak syubhat. Yang kedua adalah berkaitan seterusnya ialah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam pendalilan. Pendalilan ni kalau umumnya kita hari ni sebut dalil akli dan nakli je kan, tetapi kalau kita lihat kepada aqaid nasafiyah ni disebutkan sini dah. Dia ada pertama panca indera, yang kedua khabarus sadiq, yang ketiga adalah akal. Daripada ini juga kita boleh tengok dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain, masalah perbezaan pandangan adalah masalah sumber. Ada kelompok yang dia nak pegang kepada nas sahaja, tekstual, tekstual hasyawiyah tadi. Ada kelompok yang dia nak pegang kepada rasional sahaja, akli sahaja, Mu'tazilah. Maka ahli sunnah wal jamaah itu ialah di pertengahan. Kalau kita tengok antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu hanya dominan, dominan kepada Asy'ariyah, kepada hadis. Sebab itu pun dia pun duduk dalam jalur madrasah ahlul hadis. Maturidiyah duduk dalam madrasah ahlul ra'yi. Jadi itu yang kedua, ini ialah berkaitan tentang sumber. Jadi apa sumber kita? Wahyu dan akal. Dua-dua itu berperanan, sebagaimana Imam Ghazali bagi contoh, umpama mata dan cahaya. Dua-dua kena ada. Akal umpama mata, wahyu umpama cahaya. Kalau mata ada, cahaya tak ada, tak nampak. Sama juga sebaliknya. Jadi dua-dua itu ahli sunnah wal jamaah menggunakannya. Bahkan dalam kitab-kitab akidah dimulakan dengan kefahaman kita kepada hukum-hukum yang berkaitan akli, syar'i dan juga adi. Dan seterusnya ialah berkaitan mutasyabihat. Ini juga Dr. Khafid tadi telah menjelaskannya, berkaitan tentang mutasyabihat. Isunya ialah tentang ayat inilah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau berhenti di situ saja, ataupun disambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adakah pengetahuannya Allah Ta'ala sahaja, ataupun orang yang berilmu juga mengetahui perkara yang berkaitan. Ini telah dijelaskan oleh Dr. Khafid. Seterusnya berkaitan tentang nama ataupun istilah dan ketetapan yang berkaitan, sehingga dia berkait tentang tingkah laku. Sebab apa perkara ini masuk dalam manhaj? Sebab ada kelompok
firaq Islamiah, kelompok Islam, dia menjadikan perkara usul sehingga dia mengkafirkan. Siapa yang buat dosa besar, siapa yang buat dosa besar, maka orang itu kafir, Khawarij. Ataupun dosa besar kecil pun sama juga. Jadi itu menjadi, walaupun ini bukanlah perkara akidah ataupun perkara usul, tetapi kenapa ahli sunnah bawa juga, Asy'ariyah Maturidiyah bawa juga dalam kitab-kitab Al-Farqu Baina Firaq dalam usul ahli sunnah, dibawa. Kenapa? Ada kelompok yang menjadikan dia asas untuk mengkafirkan. Kemudian juga kita boleh tengok perkara berkaitan iman dan amal. Iman tu ada perbahasannya berkurang dan bertambah. Dia berkait tak tentang amalan. Kan itu dibawa juga. Dibawa juga. Maka itu kita boleh tengok ada perbahasannya dalam akidah. Dan kita boleh tengok sebenarnya ahli sunnah wal jamaah telah asingkan perkara berkaitan akidah. Ada kepercayaan, ada ilmu akidah. Percaya berkaitan fiqh, dan ada ilmu fiqh, pengamalan. Perkara berkaitan akhlak sama juga pengamalan. Kalau disebut dua, akidah itu disebut sebagai fiqhul akbar. Fiqhul akbar ini berkaitan mu'taqadat, kepercayaan. Yang kedua ialah fiqh berkaitan tentang amaliyat, pengamalan. Pengamalan ada dua. Satu ibadat, yang kedua ialah akhlak. Itu yang pecah, ilmu akidah, fiqh dan juga tasawuf. Dan ahli sunnah juga telah menyebutkan ahli sunnah adamul qat'i bil afwi wal iqab bal kilahuma fi masyiatillah. Masalah orang itu diampunkan ke diiqab tu bukan kerja kita. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat dosa, apa kedudukan dia, itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya berkaitan tentang nahi mungkar. Nahi mungkar ataupun bagaimana kita berhadapan dengan orang yang menyalahi kita. Contoh tadi ada disebut tentang ahlu kiblah. Sama ahlu kiblah, orang yang kalau disebutkan sini orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, ahlu kiblah. Dia solat ke tak solat, itu masalah dia. Tapi dia tidak menafikan kewajipan solat itu. Itu ahlu kiblah. Kemudian juga kita boleh lihat siapa yang dikatakan kafir. Kafir ialah orang yang mengingkari apa yang Nabi SAW bawa. Itu kafir. Kemudian juga kita boleh lihat berkaitan tentang masalah ini. Sama juga kenapa masalah ini dibawa, nahi mungkar ini dibawa di dalam usul ahli sunnah wal jamaah, kerana orang ada kelompok Islam yang mengkafirkan saudaranya yang lain dan seterusnya. Okey, ini yang terakhirlah. Jadi inilah kalau kata kerangka kepada ahli sunnah wal jamaah, maka kita boleh lihat dia punya sumber yang atas sekali ialah akal dan wahyu. Daripada akal dan wahyu itulah kita akan dapatkan sumber yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Itu sumber daripada dua, kita kata dua sumber itulah, wahyu dan akal dan wahyu. Maka kita dapat Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Itu yang disepakati. Yang tak disepakati banyak lagi, istihsan, istishab, amal, madidah, uruf dan sebagainya. Itu sumber. Kemudian barulah dia turun kepada bawah, sumber dah ada. Apa pula garisan yang kita nak tengok ataupun manhaj, usul, perkara-perkara berkaitan, maka berpandukan kepada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagaimana yang sebahagian yang saya bawa, kalau dalam Farqu Baina Firaq dia letak 15 usul. Di bawah 15 usul tu ada yang furu' juga. Kalau kitab-kitab dahulu ada yang 61, ada yang 90 lebih. Tetapi yang dekat itu ialah 3 tadilah. Ataupun Syekh Imam Syahristani dia letak masalah pertama ialah masalah tauhid, yang kedua masalah sumber, yang ketiga tentang al-wa'd wal wa'id, kemudian hukum ahkam, begitulah juga yang kita sebutkan tadilah. Tapi yang paling utama ialah masalah tauhid. Masalah tauhid, esakan Allah Ta'ala ni kita bincang sama orang Islam dan sesama bukan Islam. Sesama Islam, bagaimana mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sesama bukan Islam, kita nak banding ke pula. Bagaimana kalau dia kata percaya kepada Tuhan satu, apakah konsep percaya Tuhan satu tu sama? Sebab tu kalau tengok atas tu, daripada ilmu kalam sebenarnya ada perbahasan yang kalau belah kanan itu ialah antara agama-agama, perbandingan agama lah. Perbandingan agama. Kalau yang belah sini intra-religion, dalam Islam ni, selama kelompok Islam ni, Mu'tazilahnya, Khawarij dan sebagainya. Kemudian barulah turun
daripada sumber ahli sunnah wal jamaah, maka apakah dia akan agama tu, rukun agama macam saya sebut dah tadi di peringkat awal. Ada aspek Islam, iman dan juga ihsan. Kemudian daripada iman itulah dia 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah itulah ada perbahasan ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Maka di bawah sekali boleh kita lihat itulah dia ilmu yang berkaitan fiqh, akidah dan tasawuf. Jadi kalau nak lihat perbahasan lanjut, sebenarnya dia daripada artikel kerangka kajian ajaran sesat menurut ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya kelompok yang sesat bila dia menyalahi ini yang menolak aspek ihsan tasawuf, maka itu jelaslah dia telah meninggalkan satu aspek penting dalam kerangka agama Islam. Itu ini kerangkanya lah. Tapi sebagaimana kita sebut yang atas tu, sumber itu sangat penting. Hari ini ada kelompok dia tidak sebut secara jelas, kelompok liberal. Fahaman liberal ni sangat bahaya. Sebenarnya dah lama dah lama, tetapi liberal ini asasnya ialah mereka ni tiada autoriti. Dia tak ada autoriti. Kalau kita autoriti Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas atau autoriti. Liberal ni tak ada autoriti. Bila dia tak ada autoriti, sebenarnya siapa yang kata tidak bermazhab, maka dia tidak mengikut autoriti. Itu liberal daripada sudut fiqh. Hari ini juga ada kelompok yang banyak sebut tentang maqasid syariah. Maqasid syariah asasnya bukanlah salah. Yang bahas ke memang tokoh-tokoh ulama Islam. Tetapi kenapa kita lihat ada kelompok yang liberal, yang kita tahu dia pun tidak mengamalkan Islam sangat, dia menerima kaedah maqasid syariah ni. Sebab kalau maqasid syariah asasnya ialah kita nak mengetahui mengapa Allah Ta'ala tentukan hukum hakam berkaitan. Tetapi bila maqasid syariah dijadikan penimbang kepada hukum, itu liberal. Sepatutnya yang menimbang hukum boleh tak boleh ni ialah nas. Mana teks Quran Sunnahnya yang kata tak boleh. Bukan dia kata yang ni baik pada akal, ni baik pada nasab, yang ni baik tak. Kalau dia kata baik pada sekian tu tanpa dia bawa nas yang berkaitan, itu adalah liberal. Liberal daripada sudut istilah, di sebalik istilah maqasid syariah. Dan satu lagi, hari ini juga ada banyak program yang disebut tadabbur Quran. Ini pun secara halus sebenarnya. Kalau dia tadabbur Quran secara akal, itu tak betul. Sepatutnya dia nak tadabbur Quran, dia kena tengok dulu mana ayat Quran berkaitan, mana hadis berkaitan, barulah dia boleh bawa pandangan dia. Tapi kalau dia terus je tadabbur Quran dengan akal dia, itu Nabi pun mengancam kita dengan kita kata mengeluarkan pandangan dengan akal. Jadi tidak bermazhab itu juga liberal. Bergantung di sebalik istilah maqasid syariah, kalau tanpa dalil Quran dan Sunnah juga adalah liberal. Tadabbur tanpa metodologi. Sebab bila tafsir Quran ni nak kena ada peringkat dia. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan asar, barulah boleh. Kalau dia hanya bawa pandangan dia, maka itu ancaman daripada Nabi SAW. Jadi saya rasa sekadar tu, inilah kerangka dia. Panjang-panjang yang disebutkan daripada awal, maka ini yang boleh dibawa sebagai kerangka. Mungkin ada soalan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Aslam bin Khairuddin atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang kepada para hadirin yang ingin mengajukan soalan berkaitan dengan perkongsian sebentar tadi. Kepada hadirin yang ingin mengajukan soalan, boleh mengangkat tangan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ihsan bin Haidir, ingin nak bertanya, mungkin ada keluar sikit doktor. Jadi mungkin doktor dapat memberi pencerahan. Ada yang mengatakan bahawa sifat 20 ni adalah daripada Imam As-Sanusi, dan maknanya bukan daripada awal, tapi timbul daripada Imam Sanusi. Mungkin doktor boleh beri penjelasan. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang bertanya berkaitan tentang sifat 20. Sebenarnya sifat 20 ini ialah rumusan yang kita kata, kalau yang terakhir merumuskan itu itulah dari Imam Sanusi.
Tetapi kalau kita lihat daripada sejarah macam saya sebutkan tadi, sebenarnya bila kita nak kaji Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun sifat 20 itu, sebenarnya di sebalik tersusunnya sifat 20 itu sejarahnya sangat panjang. Bila mana dia bermula daripada awal fitnah yang berlaku kepada umat Islam. Sebagaimana mungkin Dr. Abdullah tadi ada sebutkan, selepas kewafatan Rasulullah SAW mulalah fitnah satu persatu. Kewafatan Rasulullah itu sendiri, bagaimana ada yang percaya, tak percaya, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Nabi Muhammad itu sungguhnya telah berlalu nabi-nabi sebelum itu, dengan maksud baginda juga wafat. Kemudian akhirnya kita kata ada pelbagailah rentetan-rentetan itu. Mungkin tuan-tuan hadirin boleh lihat dalam kitab Milal wa Nihal, antara yang dah telah diterjemahkan dengan ideologi agama dan ideologi tema dia. Kemudian akhir kita kata fitnah yang berlaku sampailah kita kata berlaku perang Jamal, perang Siffin, ada kita kata majlis tahkim. Kemudian yang selepas daripada itu, ada yang setuju dengan Sayyidina Ali, yang tak setuju Khawarij, yang setuju lebih mengangkat Sayyidina Ali itu sebagai Syiah. Akhirnya mereka mula-mula membincangkan tentang masalah politik, siapa yang sepatutnya jadi khalifah, kan? Kemudian masuk sedikit demi sedikit tentang perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan makhluk. Adakah makhluk ini tanpa ada kita kata Rasul ataupun imam, dia boleh bawa diri dia, kan? Itu yang Syiah kata mesti ada imam yang menerima wasiat, imam yang menerima wasiat. Kemudian mulalah mereka daripada masalah politik, mereka mula bincang tentang perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagaimana, sehingga kemuncaknya lahir Asy'ariyah itu adalah kita kata reaksi kepada kelompok Mu'tazilah yang menafikan sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni zat ke sifat ataupun benda yang lain, kan? Kalau Mu'tazilah dinafikan sifat kerana dia kata nanti ada qadim yang lain, kan? Itu perbahasan awal lah. Dan kemudian barulah cuba disebutkan beberapa sifat-sifat yang ada. Kalau kita tengok sifat asas tu pada Imam Ghazali pun dah banyak lah, kan? Sifat-sifat 20 tu dah ada dah. Hayah, sama, basar tu dah ada. Kemudian sampailah kepada kita kata mungkin akhir tu pada peringkat 13 sifat itu. 13 sifat itu pun ada perbahasan. Kalau dalam ilmu kalam, pelajar-pelajar ilmu kalam tu dah pening dah bincang apa yang dimaksudkan satu yang dikatakan wujud, apa yang dimaksudkan tentang hal, perihal. Adakah perihal ni kepada perkara yang wujud itu? Itu yang sebab mengapa akhirnya ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kan, untuk mengesahkan sifat itu Allah Ta'ala bersifat kudrah, maka dia juga qadiran. Itu kita kata rumusan lah. Tetapi perbahasan, perbincangan dia, kalau kita buka kitab daripada awal, kitab akidah dah ada. Dah ada sampailah kita kata 13, sampailah Imam Sanusi, beliau merumuskan sifat 20 itu yang kita katakan tersusunlah dengan kemas. Hatta kita kata semua bidang ilmu memang sifatnya begitu. Dia bermula daripada penyusunan awal sampailah kita kata tersusun dengan kemas. Begitu juga mazhab, kan? Mazhab Imam Syafi'i. Hari ni orang duk marah ke kita mazhab Syafi'i, dia kata kenapa tak baca Al-Um. Dia tak tahu prosesnya bagaimana mazhab itu terbentuk. Jadi begitulah juga dengan sifat 20 yang kita kata dirumuskan akhirnya daripada sejarah yang panjang. Kalau nak tengok, saya rasa boleh buka juga Milal wa Nihal, cuba baca satu-satu kelompok. Kelompok dia katakan Syiah macam mana dia sifatkan Allah Ta'ala, Khawarij macam mana dia sifatkan Allah Ta'ala, Musyabbihah ataupun sifatiyah terbagi kepada 3. Ada sifatiyah ni adalah Asy'ariyah, ada sifatiyah Musyabbihah, ada sifatiyah Karamiyah. Habis Karamiyah dengan Musyabbihah tu tak betul lah. Itu pun dah ada dah perbahasan dia. Rasa boleh selami nak nampak macam mana proses tu dalam kitab Milal wa Nihal pun ada. Terima kasih. Ada lain? Ada. Ni kena tanya dalam kelas je cukup lah ni. Okay, sudah Rafi. Assalamualaikum Doktor. Saya Rafizuan. Okay, soalan saya, apakah pandangan Doktor berkenaan dengan tentang isu
tentang perbahasan dibawakan dalam isu ketuhanan ini oleh golongan apa saya sebut golongan Wahabi lebih mudah dipahami oleh orang yang Islam. Jadi sebab macam sebelum ni ada isu berkenaan dengan seorang aktif ni yang dia peluk Islam selepas dia tengok video Mufti Perlis. Jadi apakah pandangan kita? Okey, kalau kita nak tengok masalah kita sebut tadi, maksudnya isu berkaitan tentang khilaf antara kelompok dalam Islam dan juga kelompok di luar Islam, paling utama ialah masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan. Macam mana dia letakkan konsep berkaitan tentang ketuhanan, itulah yang membezakan secara, kita kata secara hakikilah, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita dah sebut dah berkaitan ahli sunnah wal jamaah ini tadi, tauhid Allah Ta'ala itu pada zat. Zat Allah Ta'ala itu tidak ada kuasa 2, kuasa 3 dan sebagainya. Itu satu. Jadi kalau kita nak tengok, ni kita cuba buat apa kita kata rumusan lah. Masyarakat dunia ini keseluruhan mereka percaya Tuhan ke tidak? Mungkin kita kata ada kelompok kecil tak percaya Tuhan, kita tolak ke tepi. Ni yang percaya Tuhan pula. Ni kelompok yang percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan dengan konsep tauhid ke ataupun Tuhan banyak? Okey, Tuhan banyak kita letak ke tepi. Yang ini sekarang kita masuk kecil lagi ni, yang kata Tuhan satu. Apa pula beza antara kelompok-kelompok ataupun agama-agama, hatta agama-agama dan kelompok-kelompok dia kata Tuhan satu, apa pula yang membezakan dia? Maka itu kita akan tengok kepada tadi, tauhid pada zat, sifat dan af'al. Sebagai contoh kita ambil agama Yahudi lah. Agama Yahudi kalau kita maklum dia memang kata Tuhan satu. Jadi apa beza antara agama Islam dan agama Yahudi? Islam dengan agama Yahudi, maka kita tengok tadi, adakah mereka tauhid pada zat? Okey. Tauhid pada sifat ke tidak? Tidak. Orang Yahudi kalau kita tengok dalam Fatihah yang kita baca, dia disifatkan sebagai sifatnya mereka menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Yahudi, Tuhan turun ke dunia, Tuhan bahkan Tuhan lupa, Tuhan perlu berehat. Itu agama Yahudi. Atau kita baca dalam Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim, bukan dia murkai. Agama waladhdallin yang sesat ialah Kristian. Kristian sebaliknya. Kalau tadi menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia, yang ini menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Kristian, kita katakan Nabi Isa itu ialah salah satu daripada 3 unsur itu, Tuhan lah. Jadi antara agama Yahudi dan Kristian ini, kalau Imam Syahristani dia jelas dia sebut, dia kata Nabi samakan kelompok yang sesat dulu ataupun agama yang sesat, agama yang lain daripada Islam, dengan kelompok yang sesat ni dengan agama-agama juga. Jadi dia kata al-musyabbihah yahudu hadhil ummah. Fahaman musyabbihah persis fahaman Yahudi. Maksudnya mereka menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Persis agama Yahudi. Wal nasara wal rafidah nasaraha. Fahaman Rafidah Syiah adalah persis fahaman Kristian. Apa kita sebut tadi? Menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Jadi tuan-tuan, ini kita punya panduan lah dalam perkara yang paling halus kalau kita boleh lihat ialah aspek ketuhanan. Bagaimana mereka mensifatkan Tuhan, bagaimana mereka mensifatkan Tuhan supaya mereka tauhid pada zat, sifat dan af'al. Maka kita selamat daripada masalah kita berpegang kepada fahaman yang salah, yang tidak betul. Wallahu a'lam.